Yang pertama yang saya nak sebutkan tadi tentang Israel ini, tentang PBB, peranan PBB. Kita juga perhatikan bahawa PBB ini banyak dia punya kelemahan. Salah satu kelemahan yang setahu saya adalah berhubung dengan soalan sama ada PBB Security Council boleh sungguh pun dalam convention, ya, PBB boleh mengarahkan supaya sesuatu tindakan itu diambil terhadap mana-mana negara yang memulakan sesuatu peperangan itu, tetapi sama ada boleh di-enforce ataupun tidak, itu menjadi tanda tanya. Jadi balik semula kepada persoalan keperluan untuk restructure PBB ini. Yang kedua ialah platform. Jadi kita sekarang ini di PGPO. PGPO ini merupakan sekretariat dari mana Kuala Lumpur Initiative tahun 2005 ini akan dilaksanakanlah, ya. Jadi daripada mana kita gunakan sekretariat ini untuk criminalize war. Jadi kita mempunyai, kita punya ada taring. Bukan soalan taring, kita punya contact groups, ya. Jadi melalui contact groups ini kita akan menyampaikan, kita akan disseminate perkara-perkara berkaitan dengan kesalahan penjenayahan peperangan ini. Jadi ini sedang kita lakukan, penglibatan kita di dalam forum-forum antarabangsa yang lain, juga kita turut serta, dan juga seperti mana saya sebut tadi, kita punya contact groups untuk kita disseminate segala kesalahan-kesalahan, jenayah-jenayah peperangan ini. Okey. Surah, kita bersama dengan bahagia Jenderal Besar Datuk Seri Muhammad Azmi. Ada lagi panggilan Cik Abdullah dari Seremban. Halo. Halo, Assalamualaikum. Ya. Abdul Rahman dari Seremban. Silakan, Abdullah. Ni ahli panel. Kalau dulu kita anggap Saddam Hussein sebagai penjenayah perang, bagaimana pula bekas Presiden Amerika, Presiden Bush, yang memusnahkan porak-poranda Iraq? Kononnya ada senjata berbahaya, senjata nuklear dan sebagainya. Begitu juga dengan Afghanistan, Iran dan Palestin. Presiden Bush, bekas presiden inilah yang memporak-porandakan dunia. Jadi bolehkah bekas presiden ini diseret ke mahkamah perang, jenayah perang? Tak cukup dia kena baling kasut, tak cukup. Terima kasih, Cik Abdullah. Mungkin Seri Melas, ya? Ataupun mungkin, So, jadi mungkin saya patut jelaskan mengenai tribunal Kuala Lumpur ni, tribunal dengan commission, supaya boleh saya ceritakan, jawab soalan tadi. Jadi kami ada Suruhanjaya atau Kuala Lumpur War Crimes Commission, di mana komisen ini akan mendengar dan menyiasat aduan dan petisyen dari individu yang menjadi mangsa peperangan dan konflik bersenjata. Jadi mungkin ada yang telah maklum, yang baru-baru ini pada 30 Oktober 2009 di PWTC Kuala Lumpur, Suruhanjaya kami mendengar petisyen daripada 7 mangsa peperangan di Iraq. Jadi mangsa-mangsa ini adalah antara mereka yang ditahan di Guantanamo Bay tanpa sebarang charge atau dakwaan. Pada persidangan Suruhanjaya ini, individu masa peperangan Iraq ini telah memberi keterangan secara terperinci bagaimana mereka telah diseksa dan disoal jawab oleh tentera Amerika Syarikat semasa berada di tahanan. Jadi pada peringkat komisen atau Suruhanjaya ini, sekiranya aduan atau petisyen yang diterima menunjukkan ada keterangan yang sahih dan meyakinkan kes-kes jenayah itu akan dibawa kepada pendakwa dan panel peguam Kuala Lumpur Foundation to Criminalize War untuk pertimbangan. Tribunal jenayah ni? Sorry? Dalam tribunal jenayah ni siapa?
dalam tribunal tu kita ada 7 panel hakim terdiri daripada Malaysians dan juga 1 hakim daripada Canada, 1 hakim daripada Amerika Syarikat dan 1 daripada India. Jadi supaya Cik Abdullah boleh tidur lena malam ni. Agaknya apa Cik Abdullah tanya tadi ialah Bush bolehkah dipertimbangkan juga? Itu pada peringkat komisen ya. Jadi kalau jadi terserah kepada mereka untuk memulakan prosiding kepada legal team membawa prosiding ini kepada terhadap individu tertentu, sama ada ketua kerajaan atau ketua negara dan pegawai-pegawai tinggi agar mereka boleh dibicarakan di hadapan Kuala Lumpur War Crimes Tribunal melakukan sesuatu ya. Baik, kita akan berbicara lagi. Jangan mana-mana, teruskan bersama kami Hello Malaysia. I'm serious about art. You've always wanted to be a doctor, like me. That's your interest, Pa. Not mine. Not after 3 years of med school. You can't foresee the future, but when your money is well invested, you can afford to be optimistic. Grow your wealth with HSBC. HSBC, the world's local bank. I love to go places that take my breath away. My Ixus automatically detects the right type of scene. Detects faces within a scene. And even tracks motion within a scene. All that's left to do is be amazed. Digital Ixus 200 IS. Effortlessly smart. Canon, delighting you always. Cegah influenza A H1N1. Jika anda tidak dapat menangguhkan lawatan ke negara-negara dilanda wabak influenza A H1N1, amalkan langkah-langkah pencegahan berikut. Ketahui kawasan wabak atau kawasan yang mengalami kes influenza A H1N1 yang tinggi. Elak melawat tempat-tempat yang sesak. Elak bersentuhan dengan pesakit influenza A H1N1. Jika anda terpaksa berhubung rapat dengan pesakit, gunakan alat perlindungan pernafasan yang sesuai. Jaga kebersihan diri sepanjang masa. Kerap basuh tangan dengan air dan sabun, terutamanya selepas bersin atau batuk. Gunakan tisu atau sapu tangan apabila bersin dan batuk. Buang tisu dalam tong sampah. Kalau anda jatuh sakit, segera dapatkan rawatan. Pesanan Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, saudara Hello Malaysia, jenayah perang. Walaupun mungkin ketika ini kita senyum, ketawa, tetapi dalam kegarahan kita senyum, ketawa, jangan kita lupa sebenarnya ada agenda besar yang perlu kita perjuangkan. Dan kita ucap tahniah kepada PGPO, KLFCW yang dah memulakan langkah ini, apatah lagi yang dipengusikan oleh ya bagi Tun Dr. Mahathir Mohamad Jadi mungkin Datuk Seri boleh jelaskan sikit kenapa Tun begitu ni tertarik berminat, dan baru ni pun kita dengar ucap utama yang cukup panjang dari Tun sini. Bagaimana? Ini adalah kerana sebagai seorang statesman negarawan, Tun sendiri pun ada tempoh hari semasa persidangan itu cerita kepada semasa press conference pengalaman beliau sendiri semasa peperangan dunia kedua di Malaya waktu itu. Jadi dan bukan itu sahaja, kerana sekarang ini kita lihat tidak ada pemimpin-pemimpin negara, terutamanya negara-negara barat yang mempunyai audacity dalam bahasa Inggeris untuk tampil ke hadapan dan mengatakan kita harus hentikan peperangan ini. Jadi terpaksalah statesman, negarawan macam Tun yang mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang statesmanship dan diplomasi tampil ke hadapan. Dan sambutan yang diberi oleh negara-negara luar terhadap segala usaha PGPO yang dipimpin oleh Yang Amat Berbahagia Tun ini adalah sungguh menggalakkan dan baik sekali. Itu sebab saya kata, seperti mana saya sebut tadi, pada forum tahun 2005
kita dapati tokoh-tokoh daripada 5 benua yang bersepakat bahawa peperangan tidak akan membawa sebarang faedah, bahawa kita akan bertekad untuk mempromosikan keamanan dunia sejagat demi masa depan dunia sejagat, demi masa depan